Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Baik, bertemu kembali dalam kelas matematik tingkatan 1 bersama dengan Teacher Fiza. Hari ini kita akan masuk 9.3, sifat sisi 4, sudut pendalaman dan sudut penularan sisi 4. Apakah sifat sisi 4? Okey, di sini ada beberapa nama sisi 4 berdasarkan sifat geometrinya. Yang pertama ialah segi 4 tepat. Segi 4 tepat ini menunjukkan dia mempunyai pasangan sisi bertentangan. Pasangan sisi bertentangan adalah sama panjang dan selari. Okey, atas ni dengan yang bawah ni sama panjang, kiri sama dengan kanan. Dan yang paling penting sudut dia ialah 90 darjah. Sudut pendalaman bagi setiap bucu sisi 4 ini, segi 4 tepat ini ialah 90 darjah. Okey, itu yang paling utama. Dan perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama sudut antara satu sama lain. Apa maksud perpenjuru? Perpenjuru ialah satu garis lurus daripada penjuru ke penjuru, kan? Ini dia, contoh dia yang ni. Okey, perpenjuru ini menunjukkan pembahagi dua sama kepada sudut ini. Kalau ini 90 darjah, bermaksud belah atas ini dia jadi 45. Yang sini 45. Yang bawah ini pun dia jadi 45. Dia membahagi dua sama. Itu maksud dia, okey? So, segi 4 sama pula ialah setiap sisinya sama panjang. Setiap bucu dia bernilai 90 darjah. Dan dia mempunyai 4 paksi simetri. Dan sama seperti segi 4 tepat, perpenjuru sama panjang dan membahagi dua sudutnya sama. Okey, segi 4 selari tidak mempunyai paksi simetri. Apa yang membezakan antara segi 4 tepat dan segi 4 selari ialah sudut pada bucu ini. Sudut bertentangan ini adalah sama saiz. Okey, dua yang bertentangan ini sama saiz. Yang ini sama dengan yang sini. Itu beza dia. Kalau segi 4 tepat, dia ialah 90 darjah. Tetapi segi 4 selari, dia bukan 90 darjah. Manakala, rhombus pula ialah sama seperti segi 4 sama. Okey, sisi-sisinya semua sama panjang. Tetapi, sudut ini tidak 90 darjah. Sudut yang bertentangan ini adalah sama. Okey, yang ini sama dengan yang sebelah sini. Okey. Itulah beza antara rhombus dan segi 4 selari. Segi 4 selari, garisan bertentangan ni sama panjang dia. Manakala rhombus, semua sisi dia sama panjang. 4 sisi ni sama panjang. Yang paling penting, kedua-dua garisan bertentangan adalah selari. Okey. Dan yang ini nama dia ialah trapezium, di mana dia hanya ada satu pasang sisi bertentangan yang selari. Yang atas ni selari dengan bawah. Okey, itu dia, nama dia trapezium. Macam ni pun kita panggil dia trapezium. Atas selari dengan bawah. Okey, walaupun sini 90 darjah. Ini namanya trapezium. Dia boleh jadi sending pada kedua-dua sisi kiri kanan. Dia boleh jadi satu tegak, satu sending. Okey? Seterusnya, ini ialah nama dia lelayang. Seperti layang-layang, belah atas ini pendek dan kiri dan kanan atas ini saling bersebelahan. Ini adalah sama panjang. Okey? Pasangan sisi bersebelahan adalah sama panjang. Maksud dia, atas kanan, atas kiri ni sama panjang. Bawah kiri, bawah kanan juga sama panjang. Dia ada satu paksi simetri sahaja di mana dia membahagikan sudut ini sama saiz. Sudut sini sama dengan sini. Itu maksud dia. Dan sudut yang bertentangan di sini adalah sama saiz juga. Okey? Itu ialah nama dia lelayang. Okey, seterusnya bagaimanakah anda menentukan sudut pendalaman dan sudut pengeluaran sisi 4? Okey, yang dalam itu ialah sudut pendalaman, yang luar ini ialah sudut pengeluaran. Dengan syarat sisi itu dipanjangkan membentuk satu garis lurus. Okey, A, B, C, D. A,
tambah B tambah D, iaitu keempat sudut pedalaman ini, kita tambahkan dia mesti menghasilkan 360 darjah. Okey. Yang kedua, sudut dalam tambah dengan sudut luar. Ini ialah sudut peluaran. Peluaran. Sudut dalam tambah dengan sudut luar, itu C tambah E ini akan menghasilkan nilai dia 180 darjah. Okey, kerana ini ialah garis lurus. Seterusnya, ini ialah sisi 4 selari di mana sudut bertentangan bucu ini bernilai sama, iaitu Q sama dengan S dan P sama dengan R. P sama dengan R. Inilah antara ciri-ciri yang ada pada sisi 4. Okey. Kita tengok bagaimana untuk gunakan dia. Dalam setiap rajah yang berikut, PST ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okey. Tengok A. X ialah sudut pedalaman. 100 ialah sudut peluaran. Apa tadi kita buat? 100 luar tambah dengan dalam, iaitu X, akan menghasilkan 180 darjah. Bermaksud X sama dengan 180 tolak dengan 100 darjah. Maka X kita dapat nilai dia ialah 80 darjah. Senang je nak selesaikan. Okey, sekarang kita dah ada X 80 darjah. Letakkan dalam gambar. Okey, X ialah dalam, Y dalam, 145 dalam, 52 pun dalam. Apa tadi ciri dia? Semua hasil tambah sudut pedalaman sama dengan 360. Maksud dia, Y tambah dengan 145 ni, tambah dengan 52, tambah dengan 80, jawapannya mesti jadi 360 darjah. Okey? So, Y tambah dengan semua-semua ni kalau kita tambah dia jadi 277 darjah sama dengan 360 darjah. Y sama dengan 360 tolak dengan 277 darjah. Jadi Y kita akan dapat nilai dia ialah 83 darjah. Okey? So kita tengok B pula. B, X ialah dalam, Y ialah luar. Dan ini ialah segi 4, sisi 4 selari. Apa tadi ciri segi 4 selari? Sisi 4 selari sudut bertentangan dia adalah sama nilai. So, X sama dengan 42. Tak perlu jalan kerja. Okey, X dengan Y ni ialah sudut peluaran dan pedalaman. Bermaksud, Y tambah dengan 42 darjah ini akan menghasilkan 180. Jadi Y sama dengan 180 darjah tolak dengan 42, iaitu sudut pedalaman kan. So Y sama dengan berapa? 138 darjah. Okey? Semudah itu sahaja untuk menyelesaikan sudut pedalaman dan sudut peluaran bagi sisi 4. Baik, sekarang kita cuba pergi kepada soalan yang lebih complicated. Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4? Okey, di sini ada dua segi 4, sisi 4 kan. Dalam rajah di atas, PQRU ialah sebuah segi 4 sama. Okey, bila awak dapat ayat-ayat yang begini, awak cuba labelkan rajah tersebut. Dia kata segi 4 sama bermaksud sisi-sisinya adalah sama panjang. Jadi kita letak label begini. Supaya kita nampak. Okey. Dan dia kata segi 4 sama bermaksud sudutnya ialah 90 darjah. Sini 90 darjah. Sini pun mesti jadi 90 darjah. Ini ialah perpenjuru. PR adalah perpenjuru. Bermaksud ini pembahagi 2. Tadi 90 kan? Bermaksud sebelah sini 45 darjah. Sebelah sini pun 45 darjah. Okey? So kita dah keluarkan maklumat-maklumat ni. Daripada membaca kita terus keluarkan. QRSV ialah sebuah
segi empat selari. Bila dia kata selari, kita labelkan pula dengan tanda selari. Okey. Yang ni dia kata selari bermaksud VS selari dengan QR. QV selari dengan RS. Okey, kita letak macam tu simbol selari kan. Kerana namanya segi empat selari. Okey. Dia kata cari nilai X dan Y. Baik, X dan Y. Di mana X? Okey, X berada di sini. Apa kita nak lihatkan di sini? Bagaimana kita nak kaitkan? Awak kena ingat, matematik ini saling berkait dengan tajuk-tajuk yang sebelumnya. Okey, kita dah belajar garisan selari sebelum ni kan? Kalau awak tengok ni. Selari. Ini ialah sudut selang seli. Bermaksud sudut di sini sama dengan sudut di X. Jadi berapakah nilai X? Apakah ciri sudut selang seli? Sudut selang seli adalah sama nilai. Bermaksud X sama dengan 45 darjah. Kan? Senang sahaja. Dah dapat selesai nilai X. Bagaimana mencari nilai Y? Okey, tengok nilai Y. Y berada di sini. Okey, kita ada segitiga. Okay, saya keluarkan segitiga ni Okey, okey. Di sini ialah sudut, ini ialah segi empat selari. Apa tadi ciri segi empat selari? Sudut bertentangannya adalah sama nilai. Kalau di sini 72, bermaksud sudut di sini pun adalah 72. Okey? Dan kita tahu ini ialah segi empat sama. Dan bucu ini bernilai 90 darjah. Kita dah tahu sebahagian ni, 72. Maka kita boleh dapat bucu yang kecil ni. Okey? So, sudut pada PQV sama dengan 90 tolaklah dengan 72. So, kita dapat sudut yang kecil itu bernilai berapa? 18. Okey, so 18. Saya keluarkan segitiga tu. Segitiga dia macam ni. Okey, dekat sini ialah PQV. Okey, sudut di sini kita dapat nilai dia ialah 18. Yang ini kita dapat 45 darjah. Y awak berada di sini. Ini ialah sudut pedalaman kan semua. Y tambah dengan 18 tambah dengan 45. Dia mesti jadi 180 darjah. Jadi Y tambah dengan berapa ni? 63 sama dengan 180. So, Y sama dengan 180 tolak dengan 63. Jadi, Y kita dapat berapa? 117 darjah. So, itulah cara untuk menyelesaikan masalah yang melibatkan sisi 4. Baik, itu sahaja untuk hari ini. Maka kita dah habislah bab 9. Awak kena ingat, setiap subtopik di dalam bab ini adalah saling berkait untuk menyelesaikan masalah yang lebih complicated. Awak tak boleh tinggalkan segi 3 dan segi 4 secara berasingan. Kerana soalan selalunya menggabungkan antara konsep segitiga dan juga sisi 4. Okey, sekian. Terima kasih dan jangan lupa like, share and subscribe. Bye!